mempersilakan Prof. Kamarul Azizi untuk membentangkan usrah pada malam ini. Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih Ustaz Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini. Minta maaf lah, saya punya video tu tak nampak gambar saya dengan isteri saya kerana tak keluar pula video. So cuma dekat skrin nampak Okey, ini ada saya tengah share skrin ni. Sazwani okey kan, nampak ke? Nampak Prof, nampak skrin yang Prof share. Okey. Jadi alhamdulillah tajuk yang saya akan buat pada kali ini ialah sains alam ghaib Itu Science of Ghaib World Ini adalah satu topik yang saya rasa amat penting terutama pada masa ini, especially dalam zaman kita ini, dan pada waktu ketika ini apa motivasi saya nak memperkatakan mengenai alam ghaib ini ialah saya dapati sekarang ni banyak orang perkatakan mengenai dunia metaverse metaverse. Ramai orang minat dan saya tengok cucu saya yang umur baru tak sampai pun 3 tahun dia dah main metaverse ni. So saya kata wow, dahsyat sampai dia pun berminat. Tapi itulah bila saya tanya dia, faham ke dia atau tidak mengenai alam ghaib? Dia tengok kat saya 3 kali. Jadi ada tempang di antara alam ghaib yang perlu kita ketahui sebagai seorang Islam, dan metaverse yang orang kata yang sebenarnya kita tak perlu tahu pun. Tetapi oleh kerana dia agak menarik menyebabkan orang berminat terhadap metaverse ni. Jadi contoh yang saya berikan tadi ialah cucu saya. Dia galik dengan bermain di metaverse tersebut. Dan bila saya tanya, dia boleh cerita pula. Ini dekat orang kata alam apa, ini dekat alam apa. So saya kata wow, dahsyat dia. Kecil lagi pun dah pandai lah. Tapi itulah saya faham ramai daripada pendengar sama ada di Zoom ataupun di Facebook dan juga lain-lain, YouTube tahu apa dia metaverse ni. Tapi saya akan just bagi ringkasan bagi orang yang tak tahu apa dia metaverse ni. Kalau kita pergi ke Jepun ke Amerika ke, selalunya kita tengok orang duk memain dia punya laptop ke ataupun komputer ke ataupun smartphone. Biasanya dia bermain metaverse lah ketika itu. So, apa dia metaverse ni? Metaverse ni ialah is a network 3D virtual world. Maknanya dia adalah dunia yang orang kata imaginasi tapi dalam bentuk 3D. Dan tujuannya ialah supaya ada social connection di antara satu sama lain. Dan ini merupakan satu gaming, satu game di mana kita boleh interact sama ada dengan kawan kita ataupun dengan orang lain yang bukan kita tak kenal pun. Jadi tak perlu kenal pun kita boleh berinteract dengan satu sama lain. Dan dan bukan saja kita boleh bermain dengan kawan kita di sebelah bilik, tetapi juga kita boleh bermain dengan kawan kita di negeri lain ataupun di negara lain. Jadi mungkin katakan saya bermain, macam cucu saya itu saya tengok dia bermain dengan orang South Africa. Saya kata wow, masih kecil lagi dah main dengan orang South Africa. Saya kata dakwah pun saya tak sampai bawa pergi ke sana. Tengok dia dah mula dah. That is the world sekarang ni. Jadi kita sebagai pendakwah kena ingat bahawa dunia sekarang ni dah tak ada sempadan. Tak ada sempadan. Dan bagi apa orang kata cucu saya tu, dia dah, bagi dia tak ada masalah bila cerita pasal ini. Dan saya tanya lagi, ada ke kawan-kawan dia lain? Ada, kat Russia ada. Cuma masa itu tak perang lagi dengan Ukraine ni. Padahal saya pun nak tanya, kat Ukraine ada dah. Jadi apa nama? Jadi kita nak tengok, that is the world right now.
So dia is a 3D virtual world yang di-created khas untuk ini, untuk berinteraksi, social interaction. Dia dalam bentuk game yang biasanya. Dan yang paling famous sekali bagi siapa yang bermula dengan Metaverse ni ialah Second Life lah. Itu adalah platform yang banyak digunakan. Tetapi sekarang dah ada macam-macam lagi lah. Dan saya difahamkan juga ada yang lebih canggih lagi daripada Second Life ini. Okay. Dan access point untuk Metaverse ni ialah sama ada general purpose komputer, mana kita guna komputer, ataupun sekarang kita boleh guna smartphone dah. Tak perlu dah AR, augmented reality. Tapi kalau nak rasa betul-betul berada di dunia itu, elok ada AR ataupun VR, virtual reality. So bila kita rasa seakan-akan betul-betul kita ada di dalam dunia tersebut. So ni gambar-gambar lah contohnya sebagaimana itu. Cuma yang menjadi isu mengenai Metaverse ni yang selalu banyak dipersoalkan ialah dari segi information privacy. Kerana bila kita akses secara tak langsung, kita akan maklumkan apakah kita punya maklumat mengenai diri kita. Jadi maklumat ni dikumpulkan supaya apabila kita menjadi salah seorang pemain, dan kita sebagai pemain tu, kita dalam bentuk apa yang kita panggil sebagai avatar. Siapa yang tahu avatar ni ialah dia computer simulated person lah. Jadi kita jadi computer simulated person, dan apa perangai kita adalah apa yang kita supplykan. Macam contoh, kita beritahu kita ada bachelor's degree, maka dia akan menggunakan seakan-akan kita ada bachelor's degree. Dan kalaulah kita seorang doktor, dia akan jadikan kita jadi doktor, dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah capability yang boleh dibuat oleh Metaverse ni. Dan ianya amat powerful. Jadi sekarang ni since Zucker, iaitu salah seorang Facebook punya owner, dia dah decide lah, dia kata Facebook dia nak guna meta platform ni. Jadi berarti bila dia menggunakan meta platforms, maknanya semua data kita sekarang ni akan jadi public lah. Semua orang boleh guna. Because semua orang ada akses terhadap maklumat-maklumat yang kita ni. So tak ada secret dah. Macam gambar saya tu, dia tengok, tu dia tahu dah, sebelah saya tu adalah isteri saya, bukan orang lain, bukan adik saya, bukan kakak saya, tapi itu isteri saya. Jadi ini adalah capability Metaverse tersebut. So jadi apa yang penting sekarang ni bagi kita ialah Metaverse ni memang semua orang dah guna daripada sekecil-kecil macam cucu saya, orang besar-besar pun dah guna. Tetapi malangnya ialah bila kita bercakap mengenai Metaverse, mereka tahu. Tetapi bila kita cakap mengenai alam gaib, macam tadi lah, susah juga Sazwani nak cerita alam gaib apa yang saya nak cerita. Kerana terlampau general, terlampau. Tapi kalau cakap Metaverse, tak tahulah Sazwani tahu ke tak mengenai Metaverse. Kerana ini pun satu yang ramai orang dah tahu. Apa dia Metaverse ni? Macam mana dia work? Dia simple aja. Dia collect data. Dan yang unik dengan Metaverse ni, bila dia collect data, dia tak perlu beritahu maklumat yang dia tengah collect data. Ini dia yang unik dia. Tapi dia hanya perlu bila dia start guna data tersebut. Bila dia nak guna data yang dia kutip tersebut, maka dia kena beritahu. This is interesting part. Kerana dia nak beritahu kat siapa? Dia beritahu kat diri dia sendiri saja. Dia bukan dia beritahu kat orang lain. Dia beritahu kat diri dia sendiri. Okey, saya akan guna maklumat Sazwani. Dia akan gunakan. So, apa maklumat tu dia akan gunakan untuk create that avatar. That avatar. So, inilah dia masalahnya. Banyak orang persoalkan lah. Mengapa tak dual maknanya? Mengapa tak kena minta kebenaran untuk guna dan minta kebenaran bila collecting the data, dan mengapa tak minta kebenaran bila nak digunakan data tersebut. Ini adalah satu daripada perkara yang banyak orang persoalkan dari segi bagaimana Metaverse ini work. Okay. So, tapi saya tak nak cakap yang tu. Itu cuma motivasi saya mengapa saya nak cakap dengan alam gaib ni. Oleh kerana saya dapati bila saya bertanya dengan pelajar-pelajar, ramai yang tak tahu apa dia alam gaib, tetapi waham mereka menggunakan Metaverse ni. So saya nak ingatkan kita kepada surah Al-Baqarah ayat nombor 3.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa dia? Ini orang yang special ya. Mereka yang beriman kepada yang gaib, dirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kalau berteruskan continue, orang ini saja yang Al-Quran tu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang ini, orang yang percaya pada gaib. Jadi kalaulah kita ditanya percaya ke gaib, tak tahu apa dia gaib pun, then tak gunalah kita baca Quran tu, dia akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. So how important is gaib? Dan bil ghaib, itu ghaib. Pasal saya nak berbual ghain, tak ada. Kita dalam masa jam bahasa Melayu tak ada ghaib. So bil ghaib, ghaib. Okey, dan seterusnya ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 22, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Tuhan Allah, Tuhan yang tiada yang berhak disembah selain. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Jadi Allah ni dia mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nampak. Dan dia juga huwa rahmanur rahim. Dia seorang yang pemurah lagi penyayang. Jadi itu dia Tuhan kita. Alimul ghaib, dia mengetahui yang gaib. Dan ayat yang berikutnya dalam surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia tidak memperlihat kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Maknanya orang tak tahu kecuali kalau Allah ceritakan. Dan juga yang disebutkan dalam surah Jin ayat 27, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada rasul yang dia ridainya. Apa yang dilakukan ialah Allah mengadakan malaikat yang menjaga di muka dan di belakangnya. Okey, supaya benda gaib itu tak nampak, tak dapat kita lihat. Okey. Jadi inilah dia takrifan bagi ghaib, ghaib. Jadi dalam hal ini kita kena faham kerana banyak especially terjemahan dalam Al-Quran mengatakan ghaib itu maknanya tak nampak, which is salah sebenarnya. Itu terjemahan yang tak betul. Terjemahan yang lebih tepat bila katakan ghaib itu ialah hanya Allah sahaja yang tahu. So kalau kita nak bagikan, kita ada ghaib, dunia ghaib, kita ada dunia nampak, kita ada dunia tak nampak. Okay. Dan ini adalah akan membentukkan alam dunia. Jadi alam dunia ni ada alam ghaib, ada alam nampak dan ada alam yang tak nampak. Okay. So kita sebagai manusia kita kena timbang di antara dunia dan akhirat lah. That's why yang penting kita mengetahui apa dia alam ghaib ini. Nampak dan tak nampak. Nampak itu mungkin mudah, tapi tak nampak itu bagi saya ahli sains memang biasalah. Yang gaib tu, yang itu kita kena dapat daripada Allah dan Rasulnya. Okey, itu alamnya. Dan limitation macam mana yang kita boleh rasa bahawa adanya alam gaib. Ini kerana kita dapati kita sebagai manusia ni, kita ada limitation dia. Kita kalau badan kita naik sampai 107 darjah Fahrenheit, maka kita akan mati. Kita badan kita tak tahan kalau lebih daripada 107. Kalau dalam centigrade lebih kurang suhu mendidih 107. Okey, maka dia akan mati. Ataupun kalau kita direndamkan dalam air 40 darjah Fahrenheit lebih kurang suhu beku, maka sama juga kita hanya boleh tahan 30 minit saja dalam suhu tersebut. Okey, kerana dia akan mengambil semua haba daripada badan kita. Dan kalaulah kita berada dalam tempat yang panas 300 Fahrenheit, maka kita pun tak boleh tahan 10 minit je yang kita boleh tahan. Lepas itu maka kita akan rasa kita dah kering.
Kalau macam children ya, kanak-kanak ya, yang duduk dalam kereta tu ya, kadang suhunya boleh mencapai 120 degree centigrade juga akan menyebabkan kanak-kanak itu pingsan terus. Jadi ini adalah limitation ya, human body yang kita tahu daripada sains. Maklumat ni adalah satu maklumat yang kita dah tahu. Ataupun kita pergi kepada altitude yang tinggi. Altitude yang tinggi kita bermaksud ialah 15,000 kaki. Kalau lebih daripada 15,000 kaki, kita akan dapati kita akan pengsan. Dan mengapa pengsan? Kerana oksigen dah tak ada. At that point, oksigen dah tak ada. Jadi bila tak ada oksigen, maka kita tak boleh dah apa orang kata menggunakan oksigen tu untuk menggerakkan dalam badan kita ya, sel-sel dalam badan kita. Dan kalaulah kita tak makan selama 45 hari pun kita akan mati. Kerana kita akan kehilangan lebih kurang 30% daripada badan kita, dan memang kita akan matilah kalau lebih daripada 45 hari. So janganlah berpuasa lebih daripada 45 hari ya. Dan kalaulah kita menyelam ke dalam laut 282 kaki, maka kita akan dapati lung kita pun dah nak pecah ya. Kerana dia tak tahan ya. Paling lama kita boleh duduk 282 kaki ini ialah selama 2 minit saja, 2 minit. Lebih daripada itu maka kita tak boleh tahan ya. Dan kalaulah oksigen ya, lack of oksigen 11 minit saja ya. Kalau kita tak ada oksigen 11 minit, especially masa kebakaran ya, kita dapati maka 2 minit kalau tak ada oksigen ataupun 11 minit ya, to be exact, maka otak kita akan mati ya, akan mati. Dan kalaulah kita kehilangan darah ya, kerana darah juga penting ya dalam kehidupan kita, 40% hilang, maka kita akan mati juga. So kita nampak ya limitation ya, human body ini bukanlah orang kata 100% perfect ya. Dan kalaulah kita tak minum air selama 7 hari, maka again ya, kita akan mati ya, akan hilang mati. So sebagai orang biologis macam Sazwani, benda ni semua dia dah tahu dah. Saya cuma ingatkan kita aja supaya bahawa badan kita ni ada limitation ya. Dan perlu kita tahu ya limitation. Jadi bila kita tahu limitation ni, maka kita realize ya, mesti ada sesuatu beyond ni ya, beyond it. Okay. Dan bagaimana kita nak tahu ialah Allah telah kurniakan kita panca indera ya, kita kurniakan kita panca indera. The top of the panca indera is akal ya. Daripada akal tersebut kita ada pendengaran, kita ada penglihatan, kita ada rasa, kita ada keseimbangan, dan kita ada bau ya. Dan akhir sekali sentuhan. So semuanya ni ya, panca indera ni diberikan kepada kita. Nah, oleh kerana kita hari ni akan bercakap mengenai alam gaib ya. Ini dia 6 sense ya. Telinga yang mendengar, mata yang mendengar penglihatan, taste, rasa oleh lidah, touch ialah sentuh ada kita punya tangan kan sebagai contoh, dan bau tu kita cium daripada hidung, dan equilibrium ni adalah satu benda dekat dalam telinga kita, dalam telinga tersebut yang akan menentukan equilibrium kita. Jadi ini adalah panca indera yang Allah beri kepada kita sebagai manusia. Dan perlu diingatkan ya, bila Allah beri ni, dia bukan bagi free je supaya kita menikmatinya. Kerana nanti kalau kita salah cakap, maka Allah akan bakar ya, lidah kita tersebut. Dan kalaulah kita buat lagi yang masalah-masalah lain, dia akan bakar semuanya sekali. Jadi panca indera yang diberi itu perlulah kita be responsible ya terhadap all those panca indera yang diberikan ya untuk kegunaan kita. So saya takkan tengok ya kesemuanya kerana saya nak tumpukan benda gaib ya yang tak nampak. So we are going to look at penglihatan ya. Penglihatan itu ialah vision ataupun our eye. Let's try to learn apa dia our eye, apa dia capability our eye. So ada limitation lah. Sebelum tu tadi saya sebut limitation of the body. Saya nak tunjukkan juga alat-alat sensors yang tadi, yang 6 tadi pun ada juga limitation dia. Sebagai contoh,
mata ya. Mata kita hanya boleh tengok pada cahaya yang jarak gelombang dia 380 nanometer ke 720 nanometer saja. Dan resolution kita hanyalah 1 arc minute ya, lebih kurang kalau dalam degree 0.017 degree ya. Nah, itu mata ya. Mata maknanya kalaulah gelombang cahaya tu kurang daripada 380 nanometer, kita tak boleh nampak. Kalaulah dia lebih daripada 720 nanometer pun mata kita tak nampak. Jadi itulah dia limitation of our sight ya, apa yang kita nampak. Telinga pula, telinga kita hanya boleh dengar 20 Hz hingga 20,000 Hz. Selaju kita frekuensi yang setinggi itu saja. Jadi kalau frekuensi rendah lagi, bawah dari 20 Hz kita tak boleh dengar. Kalau lebih daripada 20,000 Hz pun kita tak boleh dengar. Dan kalaulah ada tekanan ya, pressure untuk telinga kita hanya boleh terima sebanyak 20 makropascal saja. Lebih daripada itu kita rasa macam kepala kita dah nak pecah. Jadi itu dia tekanan punya pressure ya. Dan balance ya, kita hanya linear acceleration. Kalau ada linear acceleration, maknanya pecutan itu berlaku secara linear. Kita hanya boleh tahan pada 0.0065 meter per second. Kalaulah dia angular, maknanya dia berpusing-pusing, kita hanya boleh tahan pada 0.1 degree per second saja square. Okay, itu adalah limitation kita. Kalau tengok cahaya ya, pasal kita akan menumpukan pada cahaya di sini kerana nampak. Jadi itulah dia hanya. Kalau tengok tu cahaya tu, ada infrared, ada microwave, ada radio wave, ada, semua tak nampak. Ultraviolet ada, X-ray ada, gamma ray ada, semua tak nampak. Jadi yang cahaya kita nampak tu basically adalah cahaya apa yang kita dapati daripada rainbow ya, daripada rainbow. Itu saja. Roy G. Biv ya, kalau kita dalam bahasa Inggeris ya, selalu kita untuk ingatkan apa warna ya yang kita boleh nampak. So itu sajalah. Yang lain tu tak boleh nampak. Tak boleh nampak. So itu limitation daripada sensor, dan kita akan tumpu pada sight yang saya katakan, kerana kita nak cerita mengenai benda yang tak nampak tak nampak. So kalau nak tengok secara overall ya, seorang ahli biologis bila dia tengok ni tak ada apalah, biasa dia, cahaya akan masuk ke dalam mata dia, dia akan pergi kepada retina dia, ada rod dan cone di situ, dan ada optic nerve, dan optic nerve itu akan pergi kepada thalamus itu, iaitu di mana kawasan emotion kita ada, dan kemudian dia akan terus kepada visual cortex ya, di mana kita akan nampak. Kalau nampak lah, kalau tak nampak dia kata tak nampak, macam tu je lah. So perasaan kita tu, thalamus tu, emotion tu, dia kata oh takut, ataupun dia kata oh cantiknya, dia dekat thalamus tu. So itu adalah secara keseluruhan ya, itu adalah berdasarkan kepada sains ya, yang kita ketahui masa ini. How we see ya, sebenarnya dari sisi fizik ya, kita perlu ada cahaya ya. Jadi cahaya katakanlah daripada matahari, dia menyinari kepada bunga ni, dan apa yang terpantul daripada bunga itu akan masuk ke dalam mata kita, dan itulah dia apa yang kita nampak ya, apa yang kita nampak. Jadi dia perlu ada sumber cahaya, dan dia kena dan objek tu sumber cahaya itu mesti kena kepada objek tersebut, baru dia boleh nampak. Kalau dia tak ada sumber cahaya, maka dia tak boleh nampak tak boleh nampak. So kita boleh nampak jugalah sumber cahaya tu, oleh kerana dia kita memantulkan cahaya pada objek ya. Jadi semua tu kita boleh nampak. Okey. Dan interesting ni, perkara ni telah dijumpai oleh Ibn Haytham, seorang ulama besar ya, dan seorang hafiz. By the way, dia seorang hafiz ya, seorang yang hafal Al-Quran pada umur, saya tak ingat umur dia 7 tahun ke atau 10 tahun. Jadi dia memang hafal Al-Quran, dan dia discover ni ya, dalam bukunya yang famous, nama dia Optik ya, buku dia bertajuk Optik ya. Jadi Ibn Haytham jumpa dia menceritakan perkara ni. Okay. So limitation of human eye. Okay. Human eye ni kita hanya boleh tengok 104 degree ke 94 degree saja. Kita tak boleh tengok semua. Tak adalah kecuali Rasulullah yang boleh tengok belakang ya.
Kita mata kita ni, kita hanya boleh nampak 104 ke 94 degree saja. Maknanya ke depan saja. Basically ke depan. Kita tak boleh tengok ke kanan, kita tak boleh tengok ke kiri. Itu dia kelemahan kita ya, dari segi mata. Dan kalau kita lihat pula, dia makin tua dia akan dapati yang mana yang short sight dia tak boleh nampak. Far sight dia akan nampak, dia okey lagi. Tapi dia makin lama makin tak boleh nampak short sight. Okay? So, dan dari segi warna, mata kita ni cuma ada 3 reseptor saja, 3 warna saja. Dan dia tak ada warna lain lagi dah. So 3 warna ini akan membentuk warna-warna yang lain ya, yang kita akan lihat. Jadi kombinasinya RGB lah. Kalau siapa yang familiar RGB, red, green dengan yellow. 3 tu saja. Jadi kombinasi di antara 3 ni kalau combine, kita dapat putih, kita dapat hitam dan lain-lain lagi. So berdasarkan kepada 3 warna 3 warna. Dan kalaulah siapa yang biasa menggunakan kamera dia kata dia pakai kamera, selalu kita akan tanya dia, berapa megapiksel kamera you? Just untuk maklumat bagi siapa yang suka nak tanya benda soalan macam tu, mata kita ialah 576 megapiksel kamera. Itulah dia punya itu. Jadi sekarang ni kalau tengokkan smartphone, kita boleh dapat megapiksel yang lagi bagus daripada ni. Yang sebenarnya. Jadi smartphone pun lagi perfect dari segi berbanding dengan mata kita. Okay. So how do you see? Tadi macam saya telah ceritakan bergantung pada warna ataupun tak warna ke. Jadi menggunakan reseptor tu dia akan memantulkan cahaya. Kalau warna macam sebagai contoh pisang, kita akan dapat warna kuning. Kalau apple, kita akan dapat warna merah. Kalau grape ataupun anggur, kita akan dapat warna hijau. So, apa yang berlaku ialah, apa yang terpantul itulah apa yang mata kita nampak. Apa yang terpantul. Walaupun pada mulanya dia mungkin dalam bentuk rainbow, warna-warni, tetapi warna dia pantul warna yang kata hijau, maka warna hijau lah kita nampak. Sebagai contoh, ini 3 gambar. Kalaulah cahaya tu, kalaulah orang kata benda itu meresap semua cahaya, maka kita akan nampak gelap. Dan biasanya ini akan kita namakan, dia akan menjadi haba kerana dia akan memanaskan. Kalaulah dia hanya memantul warna merah, maka dia akan absorb yang lain dia. Kalaulah dia orang kata reflect semuanya, maknanya semua color dia reflect, maka kita katakan warna putih. Jadi itu dia 3 warna sebagai contoh itulah. Okey. Jadi apa? Kerana kita hanya ada 3 reseptor saja dalam mata kita ni. Tuhan bagi kat kita 3 saja. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah kerana bagikan 3. Tahu tak, ada binatang lain sebagai contoh anjing, dia hanya bagi 2 saja. Anjing dia bagi 2 saja. So boleh ke kalau macam tu? 2 tu dia nak tengok warna. Jadi itulah dia, anjing dia tak boleh bezakan dia hanya boleh bezakan di antara biru dengan kuning saja. Lain tu dia tak boleh bezakan warna. Jadi kalaulah kita baling bola ke, kita cakap tu dia kejar bola tu, kalau biru dia boleh kejar, kalau kuning dia boleh kejar, warna lain dia tak boleh. Dia tak boleh bezakan. So kerana dia ada 2 reseptor saja berbanding dengan kita manusia ada 3 reseptor. So sebagai contoh, kalau kita sebagai human, kita akan nampak rainbow dia seperti itu. Tapi kalau anjing, dia akan nampak macam tu saja, macam bawah tu dia punya rainbow macam ni. Kita macam ni, cantik tapi dia hanya seperti ini. Tapi apa orang kata itu kalau anjing. Kalau kita ambil burung, burung lagi unik. Tadi anjing rainbow dia macam itu, rainbow cantik, sebagai apa orang kata dia hanya boleh nampak anjing, dia boleh tengok rainbow punya ni je. So jangan tanyalah pada anjing warna lain dia tak nampak. Okay, and then kalau lah burung, kita dah, ini semua maklumat ni adalah daripada sains. Saya bukanlah saya yang kaji, tapi ada orang kaji tapi understood lah, kita dalam biologi dah faham ini. So burung dia boleh tengok bahagian sini. Kita manusia hanya kawasan ini je. Jadi burung dia boleh tengok semua ni, boleh tengok semua ni. Jadi dengan itu burung, mata dia adalah lebih baik daripada kita. Daripada kita. So inilah dia kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan. Dan kalaulah kita
Apa yang kita buat ialah kita sebagai manusia ni, inilah dia yang Allah telah beri yang kita akal supaya kita boleh melihat beyond our eye, melebihi daripada mata kita. Kalau nak tengok mata kita ni saja dia hanya boleh melihat sehingga rambut rambut kita lebih kurang 100 mikrometer ataupun 10 tolak 4 meter. Jadi kalaulah you all tengok katakan you all punya pensyarah ke yang lelaki you tengok kat dia kat atas dia tak ada rambut. Jangan kata tak ada rambut, kemungkinan rambut dia kecil lagi daripada 100 mikrometer. Jadi kalau rambut dia kecil daripada 100 meter, memang mata kita tak nampak. Tak nampak. Jadi adalah rambut tetapi kecil sangat. Terlampau kecil. Jadi apa yang kita buat oleh kerana mata kita hanya boleh melihat setakat itu saja. So kita buat apa yang kita panggil sebagai light microscope. Kita gunakan cahaya untuk tengok untuk tengok rambut, untuk tengok red blood cell, untuk tengok bakterium. Dan kalau kita nak tengok lebih lagi daripada itu, kita buat pula elektron mikroskop. Jadi dengan elektron mikroskop barulah kita boleh tengok virus COVID-19, baru kita boleh tengok COVID-19, boleh tengok DNA, boleh tengok glukos punya molekul dan juga atom. So nampak tak? Inilah dia keunikan manusia dengan menggunakan akal dan menggunakan sains, maka kita boleh buat perkara-perkara ini dan kita boleh extend our eye daripada bahagian tak nampak menjadi nampak. Jadi nampak. Okay? So, ini bagai resolusi kalau orang biologi ini ada resolusi dia ada bermula daripada 1 mm sehinggalah kepada nanometer pada nanometer. So, semua itulah dia ada limit kerana dia bergantung kepada berapa besar aperture dia tu dan apakah wavelength yang kita gunakan. Dan itu akan menghadkan apa yang kita boleh nampak kerana ini apa yang kita panggil sebagai diffraction diffraction. So limitation of light microscope, maximum resolution kita adalah lebih kurang 0.2 mikrometer ataupun dalam unit nanometer ialah lebih kurang 200 nanometer. Dan berapa banyak kita boleh magnify, lebih kurang 1000 kali je. Tak boleh lebih dari itu. Dan kalau transmission electron microscope yang tadi, kita boleh tengok sehingga 200 nanometer kepada 0.2 nanometer. Jadi nampak dia akan lebih lagi kalau guna transmission electron microscope. Dan kalau nak tengok lagi yang lain-lain bermula dari PET, BET, MRI dengan ultrasound, boleh tengok sampai 100 mikrometer, optical coherent, OCT dan lain-lain lagi sampai electron microscope, kita boleh tengok sampai 1 nanometer. Itu biological untuk perubatan dan lain-lain lagi. Dan dari segi resolution ini juga, kami sebagai ahli fizik pun ada juga resolution kami yang berbeza sedikit. Kami menggunakan atomic force microscope dan juga scanning tunneling microscope. Di mana dengan scanning tunneling microscope kami boleh tengok sampai 0.01 nanometer. Ini kecil ni, very very small. Sebelum saya habis berpencin itu, memang saya punya structure yang saya buat semuanya dalam saiz ini. Sekecil itu. Okay, so biasalah tu. Okay. So itu the limitation dia. Jadi kalau nak tengok dari segi perspektif distance kadang-kadang kita ni nak tahulah besar mana dia kata kan. Besar tu. Jadi human eye sampai 100 mikrometer. Dan kemudian kita boleh turunlah accordingly. Okay. Dan sekarang ni ada pula unit lagi satu iaitu angstrom. Iaitu 10 kuasa 10 meter. 10 kuasa tolak 10 meter. Itu dinamakan angstrom. Angstrom. So ini adalah unit-unit yang biasa kita gunakan. Tapi itulah, macam saya katakanlah, bermakna bagi tadi saya bahagikan kepada ghaib, tak nampak dengan nampak. Jadi mata kita paling minimum kita boleh nampak ialah 100 mikrometer. Lebih daripada itu adalah kawasan tak nampak. Adakah dia gaib? Tak. Kerana macam kita bercakap mengenai atom apa semua ni, blood cell. Yang ni kita boleh tak perlu Tuhan cerita apa, kita boleh
boleh nampak sendiri ya. Kita boleh nampak sendiri. Okey. Jadi kalau siapa yang rajin nak tengok gambar-gambar ni, bacalah buku ni, Mystery of the Unseen World, yang ditulis oleh Forrest Whitaker. Memang cantik lah gambar-gambar dia. Saya suka tengok ni. Kadang-kadang saya kata, wah, ini dia capability yang Tuhan telah bagi kepada manusia yang menggunakan akal dia, dapat kita tengok dunia yang kita tak nampak dengan menggunakan mata kita. So, bagaimana optical light mikroskop berfungsi? Dia simple je. Kita cahayakan dan cahaya itu akan melantun kepada permukaan yang itu dan kita tengok. Dan kita akan dapat image seperti berikut. Iaitu sama ada dalam bentuk bakteria ke ataupun dalam bentuk-bentuk lain. Dan kalau kita guna secondary electron microscope, dia lebih kurang macam ni. Kita menggunakan filament, dia akan mengeluarkan elektron. Dan kemudian kita fokuskan dengan menggunakan dua kondenser dan elektron itu akan melanggar spesimen kita dan dia apabila dia melanggar tu dia akan mengeluarkan secondary elektron dan kita boleh detect dan tengok rupa dia. Jadi ini dia contoh dia. Sebagai contoh itu ada, ini adalah worm, ini worm, ini insect dan ini pun juga insect. So ini dengan secondary electron microscope. Dan lagi satu yang kita dalam fizik guna ialah atomic force microscope. Dalam atomic force microscope ni kita menggunakan cantilever Dan cantilever itu berdasarkan kepada kejutan cantilever itu kita boleh tengok dalam dimensi nanometer nanometer. Ini dia contoh-contohnya. Dan ini adalah contoh apa yang kita panggil sebagai kristal kristal. Ni kristal ini adalah kristal buatan manusia Ini bukannya kristal yang real Dan sebelum saya pencen saya the last PhD student saya buat kristal ini jadi agak unik kristal kita buat sendiri dengan ciptaan kita sendiri. Wallahualam. Okey. So ini lagi satu gambar kristal. Ini kumpulan lain buat cantik memang cantik bawah atomic force microscope ini. Okey, so yang saya katakan tadi gaib ialah satu golongan yang lain. Gaib ialah satu kategori yang lain. Kerana Allah dah katakan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib tu kecuali kepada Rasulillah man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini. So maknanya hanya kepada orang yang tertentu saja yang Allah especially kepada Rasul dia. Jadi maknanya kalau kita tak ada information maka kita tak tahu. So we need to read the Quran, kita need to mengaji, kita need to baca hadis, barulah kita dapat maklumatnya. Dan itulah nama dia gaib. Apa yang saya sebutkan tadi ialah tak nampak di mata saja. Tak nampak di mata. Jadi apakah yang kita masukkan dengan gaib ni? So we are going into this alam ataupun dimensi dunia ini macam saya katakan tadi, gaib, nampak, tak nampak. Itu alam dunia. So sekarang ni kita nak bercakap mengenai gaib dan kita nak timbangkan di antara dunia dan akhirat. So perjalanan kita ni dalam alam gaib, di alam ini yang perjalanan ini kita tak tahu kecuali kita baca dalam Al-Quran. So sebenarnya kita ketahui dalam kehidupan dia bermula daripada alam roh. Daripada alam roh kita pergi ke alam kandungan, kita pergi ke alam dunia. So sekarang ni kita kat sini Selepas itu kita akan mati. Kita masuk ke dalam alam kubur. Lepas alam kubur, dunia ni akan kiamat, kehancuran alam semesta, maka akan bermulalah hari kebangkitan dan berlakunya padang mahsyar, di mana apa orang kata semua orang dah tak tahulah apa nak buat. Dan kemudian semua orang pergi berjumpa Rasulullah bagi syafaat dan mulalah pengiraan amal dan penyerahan catatan amal dan dia akan melalui kepada mizan, akan timbang siapa yang berat kebaikannya dan siapa yang berat keburukannya dan seterusnya menyeberangi sirat. Kalaulah dia banyak dia punya itu, dia akan jatuh ke dalam neraka. Kalau dia itu, dia akan pergi ke syurga. So itu dia kita dapati perjalanan kita. So kita jauh lagi. Ini kita baru kat sini.
Banyak lagi cerita lagi. Banyak lagi cerita. Sampai. Ini dia dah alam gaib kita. Ni semua ni alam gaib. Ya. Bila saya cerita ni semua alam gaib. Tetapi just saya nak remindkan semua orang ya, bahawa alam gaib kita banyak lagi. Itu coming soon. Sampai akhirnya masuk ke neraka ataupun masuk ke syurga. Barulah kita akan hidup kekal abadi di situ. Kalaulah kita masuk ke neraka, auzubillah bin zalik, maka kekal abadilah dalam neraka. Kalaulah kita masuk ke syurga, kita pun juga akan kekal abadi dalam syurga. Okay, let's terangkan apa dia alam gaib ni. So ini dia ya, kita ada dua option ya, kita start pada dunia ini. So sama ada kita menjadi kafir ataupun mukmin. Jadi kalau kita katakanlah kita follow the trace of mukmin. Jadi dia pergi tiupan sangkakala dan seterusnya dia pergi kat sini mendapat syafaat, mendapat dan terus dia masuk ke syurga kat sini. Tetapi kalau dia kafir, dia pergi masuk kubur, dia kena seksa, tiupan sangkakala pun kena seksa, dihidupkan semula pun kena seksa, dan terusnya kita masuk ke neraka. Jadi begitu juga kalau dia munafik pun dia masuk ke neraka. Jadi memang is a bad punya choice lah kalau kita nak pergi. Okay. So semua tu ada ayat-ayat dia tu. Kalau siapa nak rujuk lah. Memang ada ayat-ayat dia diberi. Dan kalau kita tengok ya, dari segi keadaan kita sekarang ni 5 fasa ya, kehidupan manusia. Ini ada satu pandangan yang diambil daripada hadis. Di mana ada 5 fasa bermula daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian ada 4 khalifah, kemudian zaman-zaman Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah, dan zaman sekarang ni zaman kita, dan akhirnya Imam Mahdi. Okay? So yang ni pun ada path dia. Kalau kita nak ikutkan ya, kita akan mulakan path kita daripada mana. Jadi again, ini semua ni adalah alam gaib ya, ini semua alam gaib. Okey, kata kita start kat sini ya. Zaman kenabian kita start kat sini, kemudian khalifah, penaklukan dan penaklukan Rom, penaklukan Jerusalem, lahirnya fitnah, fasa mulkan, fasa tanda-tanda kiamat, Islam terpecah, penaklukan Jerusalem kedua, penaklukan Constantinople. Sekarang ni kita kat sini ya, zaman sekarang ni kita kat sini nombor 4 ni. Tetapi tengoklah path dia tu banyak lagi. Mukmin lah, mengikuti budaya kafir lah, Al-Quran hanya tulisan ajalah, da'i yang menyesatkan, wahan, dan seterusnya rasa khalifah muncul huru-hara Saudi, dan terus sampai kat sini dan tu dia. Ini pun adalah zaman, ini adalah juga cerita gaib ya, cerita gaib yang kita hanya ketahui kerana Rasulullah menceritakan kepada kita. So nampak tak ilmu gaib ni banyak lah rupanya. So kalaulah kita berpandu pada Quran saja, kalau Al-Quran diceritakan bermula daripada tanah, akhirnya sampailah kita masuk kepada syurga dan neraka. Dan itu semua ayat-ayat Quran yang berkait dengan setiap level bila kita go daripada mula tu sampailah ke akhir. Kalau nak cerita yang ni pun saya ingat saya perlu 3 jam untuk explain ya, apa yang berjadi ya, proses kejadian manusia. So, apa dia yang entity yang gaib yang perlu kita at least aware of supaya kita tak rasa terkejut nanti. Pertama entity gaib ialah malaikat ya. Akan adanya malaikat. Mana kita kena percaya akan adanya malaikat, dan kita kena percaya juga adanya jin, dan jin itu terbagi pada 2, iblis dan syaitan. Dan kita kena percaya adanya kitab ya, kitab di Lauh Mahfuz dan kitab amal ya, ada 2 kitab di situ. Dan lokasi ya, kita kena percaya pada syurga dan neraka, dan juga lain-lain lah, masyaratul dan tempat-tempat lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan alam ni kita kena percaya pada alam barzah, alam roh dan lain-lain lagi alam. So ada banyak alam kat situ. So ini adalah entity gaib ya. Bila kita cakap ni gaib, kita kena cakap ni perkara ini. Dan apa keunikannya? Hanya apabila Allah memberitahu kita saja yang kita tahu, dan Rasul memberitahu kita saja yang kita tahu. Kalaulah Allah dan Rasul tak beritahu, kita tak tahu. Jadi itu dia maksudnya gaib ya, gaib. Malaikat ya, malaikat ini adalah makhluk yang dijadikan dari cahaya, dan dia ni tak berdosa, sentiasa beribadat kepada Allah.
Dan dia tak pernah ingkar terhadap perintah Allah. Ini yang unik dia malaikat. Berbeza dengan manusia, manusia diberikan akal dan nafsu. Tetapi tidak pada malaikat. Jadi ketua para malaikat dipanggil sebagai Jibra'il. Jibra'il. Itu ada ketua suara malaikat. Jadi malaikat ni banyak sebenarnya. Tapi kita sebagai orang Islam, kita wajib mengetahui 10 daripadanya. 10 daripadanya. Iaitu Jibra'il sebagai ketua, Mikail yang menurunkan hujan dan rezeki, Israfil yang meniup sangkakala, Israel yang mencabut nyawa, Munkar dan Nakir yang menyoal orang mati dalam kubur, Raqib dan Atib yang mencatat amalan baik dan yang mencatat amalan buruk, Ridwan yang menjaga syurga dan Malik yang menjaga neraka. Itu dia 10 malaikat yang kita kena tahu dan kita kena kenal mereka dan apa fungsi mereka. Okey? Dan alam gaib dalam kehidupan manusia ni, di mana berlakunya yang akan memberi impak terhadap kita sebagai manusia. Pertama kita jiwa menerima Tuhan. Itu dalam alam roh. Dalam alam roh dah lepas dah. Yang ini dah lepas dah. Jiwa kata, adakah aku Tuhan kamu? Yes, you are my God. Tuhan kamu. Bala. Dan alam rahim, di mana kita dapati bahawa ada berlakunya roh dalam jasad. Roh ditiupkan dalam jasad pada ketika bayi itu berumur 120 hari, maka roh ditiupkan dalam jasad. Dan pada ketika itulah dibuka kitab di Lauh Mahfuz yang beritahu kat kita bila apa yang akan berlaku pada kita sepenuhnya daripada kelahiran nanti sehinggalah kita mati. Dan sehinggalah kita masuk syurga ke masuk neraka. Semuanya akan ditulis di kitab di Lauh Mahfuz nanti. Di alam dunia, sebelum lahir sehingga balik, itu adalah satu alam. Balik 40 tahun pun balik hingga 40 tahun, amal kita akan dikira. 40 tahun ke mati, amal kita akan dikira. Kenapa yang saya bubuh 40 tahun ni? Kerana dalam Al-Quran, Allah membezakan di antara umur sebelum dan selepas. So please kena baca Al-Quran ni. So, akhirnya kita akan mati dan masuk ke alam barzakh dan akhirnya akan masuk ke semua alam-alam yang telah kita bincangkan tadi. Okay, so banyak alam gaib ni. So syaitan menjadi musuh atau teman, bergantung. Manusia ni kadang-kadang kalau dia tidak memahati Al-Quran, maknanya tak membaca Al-Quran, ataupun dia membaca Al-Quran, bergantung pada ayatnya, apa dia impak dia kalau manusia itu membaca Al-Quran dan apa impak dia kalau dia tak membaca Al-Quran. Jadi syaitan akan menjadi teman kalau dia tidak memerhati Al-Quran. Maknanya dia tak careful, maka syaitan akan menjadi kawan dia. Tetapi kalau dia full dengan menggunakan Al-Quran, maka syaitan akan menjadi musuh dia. Kerana Allah dah beritahu bahawa syaitan adalah musuh manusia. Dan apa impak dia tu? Itulah dia impak dia terhadap perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita kena careful lah. Syaitan, jin dan juga iblis. Mereka ni adalah satu golongan di dalam golongan-golongan dalam alam gaib yang kita tak nampak. Dan mereka ini juga akan merosakkan kita kalau kita biarkan. Cuma ini yang unik dia. Syaitan ni ataupun iblis ataupun jin ni, dia hanya boleh whisper aja, dia boleh cakap aja, dia tak boleh paksa, dia tak boleh tembak kita, dia tak boleh tarik kita, dia tak boleh orang kata cekik kita, dia tak boleh, apa pun dia tak boleh. Dia hanya boleh berbisik di telinga kita ataupun di hati kita supaya buat sesuatu. Kalaulah hati kita kotor, maka kita akan ikut. Kalau hati kita bersih dan menolak syaitan, maka kita akan selamat. Jadi nampak ini peranan syaitan ini yang akan menjadi musuh ataupun teman. Okey. Ini adalah di Yamul Mizan pada pertimbangan bila kita nak ditimbang amal kita nanti. Kalaulah everything is okay, jadi amalan individu terus dia pergi timbang. Jadi kita okeylah, tak ada masalah lah. Kalaulah kita punya amal kita baik, maka kita akan dapat kebaikan lah dan kita akan terus masuk syurga. Tapi kalau amalan kita tak bagus,
maka kita terus masuk ke dalam neraka. So itu kalau direct punya, dikatakan the direct path. Tetapi ada juga ramai daripada kita, ini yang masalah ni, ramai daripada kita, amalan kita individu, tapi banyak kebocoran. Sekarang ni cerita bocor sana, bocor sini. Apa yang dimaksudkan banyak kebocoran ini? Kita akan, amalan kita itu akan diberi kepada individu lain, terutama individu yang kita mengata dia. Bila kita mengata orang, individu tu besok di akhirat, besok di dekat Yaumul Mizan, dia kata, dia ni mengata aku. Tak betul sebenarnya. Aku nak dia punya amalan. Dia ambil amalan kita. Maknanya amalan kita akan menjadi berkurangan. So habis dia ambil dia orang. Kalau lah habis langsung, tengok-tengok, dah tak ada langsung. Penatlah puasa kita, penatlah solat malam kita, penatlah kebaikan kita buat, penatlah semuanya. That's why kita kena menjaga kita punya sifat-sifat kita, supaya jangan buat sifat-sifat mazmumah, dan hendaklah kita banyakkan sifat-sifat mahmudah. Itu important Kalau tidak, habislah kita nanti di akhirat besok. Okey, kerana di akhirat nanti Allah pastikan tidak ada kezaliman tidak ada kezaliman. So syurga dan neraka dia seperti inilah gambar bahagian atas itu katakanlah itu adalah siratul mustaqim, gantunglah. Ada setengah orang tu dia berjalan ada setengah orang tu naik kereta laju, ada setengah orang tu macam kapal terbang, boom, laju dia terus. Okey, siapa yang dosa syirik jatuh, siapa yang dosa besar lagi jatuh, dosa kecil lagi jatuh ke dalam neraka. Okey, so nama-nama neraka ada 7 nama tu, so tak payahlah saya sebut. Dan neraka itu ialah baik-baik ataupun seburuk-buruk tempat. Berbanding dengan syurga, syurga pun ada juga ada 8 nama yang boleh kita identify. Dan syurga adalah kesempurnaan nikmat, dan perlu diingatkan kita akan hidup forever di dalam syurga ataupun di neraka. So macam mana metaverse dengan alam gaib ni? Tak nampak pun relationnya? Yes, it is. Ada relationshipnya. Kalau kita tengok metaverse dengan alam gaib, kita buat perbandingan antara keduanya. Metaverse adalah digital. It's just a digital world. So, digital world pun kita boleh percaya. Pasal apa kita tak nak percaya kat alam gaib? Pasal digital world ni just augmented. Maknanya kita yang create dia. Dia bukanlah satu yang real, and yet kita boleh terima. Dan it is based on social monitoring social monitoring. So alam gaib ialah satu kepercayaan yang kita kena percaya, wajib kita kena percaya. Kalau tidak, kita tak dianggap sebagai orang yang akan berjaya di akhirat kelak. So wajib dipercayai. It is real, it is not. Alam gaib ni bukanlah sesuatu yang direka-reka macam metaverse. It is real. Dan ini sebenarnya adalah sistem reward dan punishment yang Allah telah ciptakan untuk kita. Jadi lain kali bila tengok metaverse, ingatlah alam gaib ini, iaitu ianya adalah sistem reward and punishment and monitoring yang Allah telah cipta khas untuk kita. Dan dia berlaku dalam background macam metaverse, dia kata it's happening in the background without you realizing that it is happening. Okay, so untuk itu berzikirlah kita untuk tenangkan hati kita, supaya jiwa kita pun akan menjadi tenang kerana itu. Dan akhir kalam, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau orang lelaki memang selalu kita dibaca ayat ni sebagai dalam sebelum khutbah Jumaat. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Terima kasih atas perhatian yang diberi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Kamarul Azizi atas perbincangan yang menarik. Saya tertanya-tanya jugalah apa yang Prof akan sampaikan malam ni. So Metaverse ni saya pernah dengar jugalah sebelum ni. So saya akan teringat satu filem cerita Matrix. Jadi cerita Matrix ni ialah dia menjadikan macam kita ni fizikal, tapi bila dia tu hanyalah dia bukan ilusi, tapi dia macam benda yang virtual, tapi dia ialah macam Prof cakap tadi kan, dia macam nak copy perasaan kita semua, macam kita berada kat situ. So mungkin pada masa akan datang, macam orang yang bekerja ke belajar ke lepas ni macam dah tak perlu nak pergi sekolah ke tempat kerja. Macam kita dah ada kita punya macam avatar untuk buat benda-benda tu. Mungkin pada masa akan datang macam doktor ke, jurutera ke, mungkin lepas ni bukanlah secara fizikal, tetapi ialah macam Prof cakap tadi adalah dunia digital. Menariklah bila Prof kaitkan Metaverse dengan alam ghaib yang sebenarnya kita sebagai Muslim yang kita kena percaya, kita kena yakin kan, dengan entiti ghaib tadi yang Prof dah terangkan. Okay, jadi saya buka pada para penonton untuk memberi pandangan ataupun nak buka kepada perbincangan, atau ada soalan yang nak ditujukan kepada Prof. Saya buka, silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyentuh soal penglihatan ya? Ya, ya. Okey. Ada waktu ketikanya bukan di mata tau, maknanya penglihatan kita didatangi dengan objek yang mengganggu kita punya penglihatan. Mana kadang dia datang bintang-bintang, kadang dia datang benda yang agak lama juga. So, apa punca dia tu? Ini soalan yang susah nak jawab. Patutnya kena tanya kepada Cik Zazwani. Dia orang Bayu. Dia actually sebenarnya mata kita ni dia kadang-kadang dia tak tengok benda yang betul. Dia bergantung kepada salah satu yang macam contoh bintang tadi. Orang yang tua-tua biasanya dia akan nampak bintang-bintang. Tetapi bila kita tanya dekat seorang pakar mata, dia akan cakap, oh itu biasa je. Dia kata, tak usah risau. Nanti bukan hanya nampak bintang, dia akan nampak macam cahaya datang dan macam-macam lagi. It is normal. It is not something yang orang kata adakah ini satu yang ganjil ke benda lain, tak. Ini memang satu masalah mata. Oh, see. Okay. Alright. Terima kasih. Sama. Okay, terima kasih Haji Rohani. Okay, mungkin ada yang lain boleh unmute untuk bersuara. Assalamualaikum. Prof Azizi. Yes. Faizul ni. Yes. Ana tertarik hantar punya penyampaian yang memang unik je. Cuma Ana tanya, kenapa kita gunakan istilah macam metaverse ni? Ana tengok hantar punya parallel comparison dengan alam gaib ni. Seolah dia tidak ada pertembungan kan. Tapi kenapa dia tak gunakan istilah meta magic? Sebab Ana ingat masa Ana di Eindhoven dulu, ada seorang researcher budak Belanda lah, dia research tentang meta magic dan dia dapati masa dia present dia punya finding tu, dia kata meta magic ni macam dalam dia punya AVR lah, atau dia kata macam seorang itu dia tengok dalam dia punya AVR, dia bergerak daripada pintu A ke pintu B kan, dia berjalan lah, dia kata berjalan-jalan kan. Tapi yang sebenar berlaku pada diri dia hanya musing-musing di tempat dia, in real physical sense lah, in reality kan. Jadi realitinya alam gaib.
yang tak realnya ialah magic. So kenapa tak guna meta magic instead of metaverse? Wallahu a'lam. Okay, thank you Fazul. Sama juga lah. Soalan you ni selalu saya pun pening nak fikir. Okay, initially memang the term yang saya nak guna ialah ada banyak lah sebenarnya. Tapi bila saya tengok cucu saya tanya dia, ni apa yang you are working on? And then dia tak boleh cerita lah. Dia kata, oh ni cerita 3D punya apa semua lah. Lepas tu bila saya tanya dengan orang komputer, dia kata, oh itu metaverse. Oh, metaverse. That's why saya guna the term metaverse. And saya ingat tak tahu ada seorang ahli komputer pun tanya saya jugalah mengenai ini. Memang istilah dia banyak lah, meta magic pun boleh juga. Memang pernah digunakan dan banyak lagi. Mengapa saya guna metaverse ni? Kerana Zucker kan, orang kenal kan Zucker, Facebook punya owner. Dia dah decide dah dia akan guna sebagai part of dia punya Facebook. So sebagaimana kita tahu sekarang nama dia Facebook, tapi dia akan gunakan metaverse, dia kata. That is the term dia guna. So that's why saya gunakan metaverse tu supaya at least the inting lah. Cuma tu lah, the thing is kita kena differentiate between the two. Alam ghaib ni dia ialah satu, saya punya definisi lah. Alam ghaib ialah hanya kita ketahui kalaulah Allah dan Rasul cakap. Berbeza dengan metaverse. Metaverse ni sebenarnya dalam kategori saya adalah termasuk dalam alam yang tak nampak. Alam yang tak nampak. Tetapi maknanya kita tahu tak perlu Al-Quran dengan Sunnah untuk cerita pasal metaverse ni. So it is augmented. Maknanya kita create sendiri berdasarkan kepada digital konsep. Kalau nak go into detail panjang lah. Saya sebenarnya tak nak go into bidang kerana dia by itself is very intriguing bagi saya lah. Dan saya akan lihat masa depan memang satu avatar tu mungkin dia akan jadi macam real. Macam contoh yang Sazwani bawa cerita tadi, Matrix tu. Cerita Matrix itu memang the beginning of apa orang kata metaverse punya konsep ni lah. Iaitu kita semua tidur dan otak kita dan kita punya avatar akan berjalan merata-rata everywhere. Bila kita nak mati je baru dia sedar, rupanya dia tengah tidur situ bermimpi semua cerita-cerita itu. Kita harap tak macam itulah. Kerana kita dalam real world ni, kalau mengikut apa yang dalam Quran dan Sunnah, we will be responsible on whatever that we do. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Prof. Hafiz. Hafiz. Alhamdulillah, semua ucap terima kasih lah dan menarik Prof punya pembentangan tu. Alhamdulillah lah, satu pencerahan yang baik. Cuma saya nak tanya sikit, kalau mungkin lah, kalau Prof boleh bagi sikit penjelasan. Tadi Prof sebut tentang jin. Jin itu tadi pada iblis dan syaitan, dan dia akan menghasut, membisik untuk kita buat perkara tak baik lah kan. Jadi dia takkan bertindak, dia takkan bertindak secara fizikal apa kat kita kan. Cuma kadang-kadang kita tengok bagaimana kita nak mungkin nak memahami. Kadang-kadang dia tengok setengah orang yang kena orang kata apa, dirasuk syaitan kan. Jadi macam adakah makhluk halus tu ataupun apa yang masuk dalam diri dia sehingga kadang dia bercakap suara lain, sehingga kadang-kadang macam-macam lah berlaku dekat seorang, lelaki atau perempuan kan. Jadi yang tu kita nak kata dalam bentuk apa Prof? Makhluk yang macam mana tu yang ada kaitan dengan metaverse ke dengan alam gaib ke atau macam mana Prof? Kalau dapat sikit pencerahan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masya Allah, Hafiz pun soalan ni memang perlu difikirkan mendalam juga. Cuma apa yang Hafiz cerita itu bukan metaverse. Itu bukan metaverse. Itu apa yang kita dalam kita panggil sebagai sihir. Sihir ni ialah satu kumpulan lain. Dia by itself ya. Dan sihir ni ialah
dia mungkin akan menggunakan jin dan lain-lain lagi. Tetapi perjanjian jin, syaitan dan itu, dia tak boleh mengganggu kita dari segi fizikal. Dia hanya boleh berbisik saja. Dan bila dikatakan dalam bentuk-bentuk lain itu adalah dia menggunakan manusia tu. Kerana syaitan ni, sebenarnya kita ketahui ada dua jenis, ya. Qul a'udzu birabbin nas, iaitu dalam ayat yang terakhir itu, iaitu dia boleh jadi jin, dia boleh menjadi manusia. Jadi apa yang berlaku ialah kalaulah di dalam bentuk-bentuk lain itu adalah syaitan manusia. Syaitan manusia. Jadi syaitan manusia ni boleh berbentuk apa saja sebenarnya. Kerana syaitan manusia dia tak ada limitation tu. Cuma limitation tu hanya dikenakan kepada syaitan jin dan juga syaitan jin saja yang tak boleh. Dia hanya boleh berbisik saja. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau dia buat lebih lagi daripada itu, kita boleh mengadu kepada Allah dan Allah akan ambil tindakan pada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Mak Hafiz untuk soalan dan penerangan daripada Prof. Azizi, Prof. Kamarul. Okay, kita buka lagi. Mungkin soalan yang terakhir. Itulah. Bila Prof mention tadi, betul-betul. Dia punya Mark Zuckerberg sekarang memang guna antara platform Meta ni adalah Facebook, WhatsApp, Instagram. So bila ada satu masa tu yang dia down dia punya sale tu more than 1 million kan. Bila satu malam tu dia stuck kan. Tapi Telegram okey je, tapi semua yang Meta ni semua je down kan masa tu. Okey, mungkin soalan terakhir daripada penonton di platform Zoom. Cik Wan. Malam ni nak dengar je. Okay. Sorry lah, tak boleh bubuh video kerana saya punya video dia always keluar gambar dia. Dia tak mahu. Okay, so kalau tak ada lagi soalan dari penonton, mungkin Prof nak tutup sebagai rumusan. Okey, terima kasih Syazwani. Tujuan utama saya buat tajuk ini ialah saya rasa it is important that all of us percaya bahawa alam ghaib itu ada. Kita kena beriman kepada alam ghaib dan ianya akan membantu kita dari segi memastikan kita berada atas on the right track lah. Bahawa kita berada di atas jalan yang lurus. Dan tujuan utama kita ialah untuk menjadi hamba Allah dan juga khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi. Dan tanggungjawab yang detailnya ialah untuk menegakkan amal ma'ruf dan mencegah nahi munkar. Itu sajalah tambahan yang saya nak tambah. Terima kasih. Dan saya harap kalau boleh rakan-rakan yang lain walaupun nampaknya saya tu bentang ni tiap-tiap malam, dia attention jugalah. Kena siapkan pembentangan tiap malam. Cik Wan boleh nak bentang untuk puasa ni? Nak puasa lah ni. Kita nak dengar lah macam mana dari segi makanan, apa yang nak jaga. Awak gelik kepala lah. Okey, Syazwani. Okay, baiklah. Terima kasih banyak Prof atas perbentangan dengan topik yang sangat menarik, iaitu mengenai sains alam ghaib lah. Mungkin kita dapat sesuatu lah. Mungkin ada yang sebelumnya kurang pendedahan tentang metaverse. So malam ni bila Prof ada memberi sedikit kita panggil burst kita topik ni, so membuatkan kita akan lebih nak tahu tentang dunia sekarang. Realitinya digital sekarang ni memang sangat crucial, sangat penting, sangat terkehadapan. Jadi kita bolehlah mempelajari ataupun menyelidik dengan lebih
mendalam lagi. Jadi saya fikir itu sahaja untuk pada malam ini. Kita jumpa next minggu yang seterusnya pada waktu dan hari yang sama dalam Usra Ilmuwan dengan topik-topik yang lebih menarik yang mengenai sains. Dan saya fikir itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton dan mendengar. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.